Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan dah jemu duduk dalam bilik. Okey, duduk kat ruang tamu pula. Kat luar panas. Okey, sedap perut bantal Ah, okey, saya menerima pertama kalilah untuk final year project. Proposal mereka hantar kepada saya. Saya dah beri mereka arahan untuk hantar selewatnya petang ni. Maka dapatlah proposal. Tapi mereka hantar rupanya chapter 1. Jadi bila chapter 1 saya nak baca macam mana? Saya nak tahu juga teori apa dia guna, nak tahu juga apakah literature yang menyokong problem statement mereka, nak tahu analisis apa mereka nak pakai. Okey, saya sebenarnya minta ringkas je kat dia orang. Tapi dia kata, doktor kami hantar bab 1 sebab semua pelajar hantar bab 1. Kawan-kawan kami semua hantar bab 1 dahulu. Jadi bab 2 dan 3 kami buat kemudian. Okey. Jadi itu satu pemahaman yang salah. Nanti saya mak. Come. Say hi. Hi. Lepas ni buat homeschool. Okay dah. Bye-bye. Okey. Ini satu pemahaman yang pada saya, satu pemahaman yang perlu diperbetulkan. Okey, kerana apa? Kerana proposal yang penting adalah the whole set must be constructed by the student, okay, in order to look, okay, the whole idea from the beginning, the problem, from research question to the objective, okay, to the analysis of data, the choosing of the methodology as well as the sampling technique, semua tu kena nampak dalam satu atau dua page dahulu. Okay, mereka maybe tak faham secara mendalam, tidak apa. Kita ada apa yang kita katakan sebagai pemahaman secara menyeluruh, bukan secara mendetail. Pendetailan tu kita boleh lakukan kemudian, sebab kita tidak akan dapat pelajar yang terus faham secara detail keseluruhan dia. Tapi untuk menyemak proposal yang tujuannya adalah untuk kita melihat the researchability, how rigorous is the proposal, is that viable to do it, okay? Jadi kita nak tengoklah siapa sampel dia, responden dia dulu, apa teori dia guna. Kalau salah kita betulkan, minta dibaca kemudian. Jadi itu tujuan proposal. Sebab itulah di luar negara kita senang nak berurusan dengan mereka di sana. Kita hantar saja proposal yang ringkas, mereka kata this is a good. Dia kata maybe okay, you need to look into another perspective ke whatever lah. Mudah mereka nak tengok. Tak siapa baca sampai bab 1 dah 5-20 muka surat. Besok bab 2 lagi dah 20 muka surat. So bab 3 lagi dah 15 muka surat. Akhirnya sampai juga 30-40 muka surat. Siapa nak baca? Bila kita komen nanti, dia akan jadi pembetulan yang keseluruhan bab nak kena betulkan. Proposal is not about bab. It's about the research. Saya buat betul dengan bab 1, bab 2, bab 3. What is that? Nanti sampai masanya ada masa untuk mereka buat tesis, mereka akan detailkan lagi daripada proposal tersebut. Sebab tujuan proposal sama seperti kita buat rumah, ada plan rumah kita. Jadi proposal itulah kita proposal plan rumah kita. Plan rumah kita satu keping je. Okey, bukannya berkeping-keping untuk kita faham dan tengok betul tak beam dia, betul tak ukuran dia, betul tak keluasan yang dia ambil. Okey, berapa ruang depan tinggal, berapa ruang belakang, berapa square feet, apa semualah whatever, tengok secara keseluruhan. Okey, so ini boleh dibuat. Jadi itulah tujuan proposal. Kenapa susah sangat nak faham? Saya tak marah tau. Saya cuma meluahkan perasaan. Okey, sampai bila? Dan saya nampak ramai juga yang tidak jujur. Tak baca pun proposal yang tebal-tebal tu. At the end of the day, pelajar anggap itu okey, itu betul, itu baik. Akhirnya bersampai masa nak defend, habis kena tukar semula. Okey, tak semua tu baca pun secara detail yang nak tebal-tebal sangat tu. Okay, tapi kalau 3 muka surat, kita pun senang tengok, oh ni nampak connection dia. Contohnya student bagi saya, dia nak buat umpamanya hubungan. Lepas tu tengok sini buat ANOVA. Apa kaitan hubungan dengan ANOVA? Tak kena. Okey, lepas tu dia pakai chi-square. Kenapa nak pakai chi-square? Saya pun tak nampak dia nak bandingkan gender, lelaki dengan perempuan. Mungkin saya nampak dia pakai chi-square. Ni tak ada pun. Okey, jadi
yang itu pun mereka tak boleh nak clear dan nak nampak. Sebab tu bagi expert melihat proposal yang ringkas, mereka faham proposal ni nak pergi ke mana tanpa perlu baca secara dalam. Okey, yang kita perlukan daripada proposal adalah green light. Kajian itu researchable, viable untuk dilakukan. Itu sahaja. Lepas tu pendetailan tak ada masalah lah. Ini kita membagi proposal, tak habis-habis kita buang masa dengan membagi proposal. Okey. Ha. Akhirnya yang berharga adalah artikel je. Tesis tak berharga pun, kita simpan je. Kita pun tak larat nak bagi orang tengok kan, tebal. Sebab itulah fahaman kepada proposal pun tak settle kat Malaysia ni. Okey, tempat lain yang saya pergi berbincang dengan rakan di luar negara, sebahagiannya tu beberapa line sahaja dan mereka menghasilkan kajian yang hebat. Mereka dapat menghayati kajian mereka. Okey, kita sini semua tebal-tebal tapi tak semua dapat menguasainya, bukan semualah tapi sebahagian besarnya for the sake of make it tick. Okey, jadi kesimpulan dia bila buat proposal jangan hantar by bab. Okey, kalau nak hantar by bab sebagai syarat tak apalah, hantar kemudian. Saya nak tengok ringkasan dulu. Okey, kita nak tengok ringkasan dulu sebab senang kita nak nilai. Okey, nak nampak connection dia. Okeylah. Itulah dia cerita dia. Kita harap adalah perubahan dalam dunia siswaza, pasca siswaza, undergraduate, banyak pemahaman-pemahaman old school yang masih kekal, yang masih dipraktiskan dan dianggap itulah yang terbaik. Okey, dan kita hantar pelajar kita pergi luar negara nak buat apa? Pelajar luar negara pergi sana balik kat Malaysia jadi ikut apa yang ada kat Malaysia, tak bawa apa yang ada kat luar negara. Okey, saya pernah dengar kisah bergaduh-gaduh pula nak bawa sikit budaya luar negara, tak boleh. Who are you? You are new lecturers. Okay, we know what we are doing. Sedangkan mereka pergi ke luar negara untuk bawa budaya yang baik. Kalau budaya sama saja nak kekal kat Malaysia, tak payahlah kita jauh-jauh hantar ke luar negara, habis duit macam-macam. Jadi mereka bawa satu yang baik, tetapi yang old timer tak boleh nak terima. We know what we are doing. Okay, jadi itu je satu isu yang tak tahulah nak cakap apa. Okay, yang takut je ini bukan bukan suatu luahan rasa saya sebagai seorang yang melihat daripada satu perspektif yang sepatutnya dianggap lebih baik daripada apa yang dilakukan hingga kita banyak membuang masa. Proposal yang tebal, proposal yang detail tidak menjamin kajian itu diterima. Belum lagi ada jaminan. Sebab namanya pun proposal. Okey, apa saja pun bila kita buat proposal, orang boleh terima, orang boleh tolak. Sebab ciri proposal adalah ciri yang subject to change. Jadi kita janganlah teruk sangat nak fikirkan secara detail, tetapi kita fikirkan secara teruk macam mana nak nampakkan connection. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Saya sayang anda. Selamat petang. I love you. Bye-bye. Okey. Sebelum saya lupa, 13 hari bulan di kelas Mendeley. Bagi sesiapa yang tak dapat menguasai Mendeley dengan baik, bolehlah daftar, tengok dalam Facebook saya. Itu saja. Assalamualaikum. Bye bye. I love you.